Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 25 Ramadan 44, setelah kita melalui malam-malam layali al-witr, malam-malam witir di 10 akhir Ramadan, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah anugerahkan waktu berlakunya Lailatul Qadar. Malam tu kita beribadat banyak beristighfar, banyak baca Quran, banyak bersedekah. Kita bimbangnya waktu lalu Lailatul Qadar kita lara, rugi. Tahun depan ada lagi. Mana awak tahu boleh hidup tahun depan? Kita jangan duk kira kat dalam masalah umur ni orang tak mikir hak tahun depan. Kita fikir tahun ni apa yang kita boleh buat. Apa persiapan yang kita nak buat. Berapa ramai orang keluarga kita menunggu-nunggu Ramadan. Mereka masuk kubur sebelum Ramadan. Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah ala kulli hal. Kita puji Allah Taala lah dalam semua keadaan. Yang pentingnya kalau Allah pilih kita yang terbaik, itulah yang terbaik untuk kita. Mari kita sambung pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mursalat, surah yang ke-77, juzuk yang ke-29. Ini surah terakhir dalam juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca pada kali ini bermula ayat 8 sehingga ayat 15. 8 sehingga 15. InsyaAllah. Apakah tajuk yang kita nak bincang ini? Iaitulah Allah Ta'ala sebut beberapa fenomena pada hari kiamat, seperti keadaan bintang, langit, bukit-bukit. Itu apa yang berlaku pada hari kiamat. Kemudian perhimpunan Rasul-Rasul, Ijtima' ar-Rasul. Allah Ta'ala kumpulkan balik para Rasul untuk menghakimi, mengadili umat masing-masing apa yang telah mereka hadapi di kalangan kaum mereka. Ada yang beriman, ada yang menentang, ada yang betul-betul lawan, ada yang tak peduli, macam-macam. Itu ayat di antara tajuk yang kita akan bincangkan dalam siri ini, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 1335. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Tengok ayat yang ke-8. Fa'idzan nujumu tumisat. Fa'idzan nujumu tumisat. Oleh itu apabila bintang-bintang binasa. Bintang-bintang binasa dan hilang lenyap. Bintang habis dia binasa dan hilang lenyap, tak ada apa dah. Apa dia bila cerita ni? Allah Ta'ala nyatakan ahwal keadaan hari kiamat. Keadaan yang pertama tanda ayat ni nombor 1, fa'idha an-nujumu tumisat, apabila bintang zahaba daw'u,
hilang dia punya cahaya. Bintang tu kosong. Sekarang ni kan comel kan bintang di langit ni berkelip, nampak berkelip. Mana hari kiamat esok bintang tak ada gapo dah, kosong dah. Habis dah dia punya terbakar dah dia punya mental dah, tak nyala dah. Tumisat, maknanya tak ada cahaya lagi dah. Satu. Dua. Wa idzas samaa'u furijat, dan apabila langit terbelah. Ai wa idza futihatis samaa'u wanshaqqat, langit terbuka, terbelah habis. Sekarang ni langit ada pintu, tak boleh naik, dijaga oleh malaikat. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik pada malam Mi'raj, setiap lapis, setiap tingkat ada malaikat jaga. Jibril kena minta izin nak masuk. Dalam hadis sahih, hadis Isra Mi'raj tu. Jadi bila mari kiamat, futihat, terbuka dah, tak ada orang jaga dah. Langit pun terbelah dah. Habis kita. Allahu akbar. Terbuka habis dah pintu-pintu langit. Baik kiamat. 3. Dari nombor 3. Wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung ganang hancur lebur berterbangan. Gunung ganang hancur lebur berterbangan. Bukit ai idza quli'atil jibal, bukit diangkat. Wa tafattat, pecah, hancur. Fasarat haba, jadi macam haba. Haba ni bahasa Melayu kata haba, Arab kata haba macam debu. Debu kalau kita nampak, kalau kita duduk dekat tingkap ada lubang cahaya matahari masuk tu, kita nampak kan berabuk tu. Gitu ya jadi. Haba, Allahu akbar. Tak ada apa dah. Bukit yang kerah-kerah besar tu terbang, hancur lebur habis. Apa lagi? Maknanya 3 al-kaun, benda besar dari dunia ni habis dah. Bintangnya, langitnya, bukitnya punah habis dah pada hari kiamat. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya. Ini nombor 4, rasul-rasul akan dipanggil untuk jadi saksi. Maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing. Jadi munasabah ayat ini Allah Ta'ala sebut langit, bintang terbelah. Dalam surah yang lepas, surah apa ni? Al-Qiyamah. Wa jumi'atis syamsu wal qamar. Matahari dengan bulan habis dah. Cantum sekali dah. Tak ada cahaya apa dah. Sekarang ni sambung pula. Bintang dengan langit pula. Bintang dengan langit. Jadi kita kata ada belakang sini. Faqal wa iza ar-rusul wa iza jumi'a rusulullah, apabila dikumpulkan rasul-rasul Allah Ta'ala itu pada waktu yang telah ditetapkan untuk berkumpul. Dia kata uqitat ay minal waqt. Kalau kita kata ijtima' para nabi, ijtima' para rasul alaihi wassalatu wassalam berkumpul. Ayat ini dihuraikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah. Tanda surah Al-Maidah ayat 109. Yauma yajma'ullahu ar-rusul. Pada hari Allah Ta'ala kumpulkan rasul-rasul. Semua rasul datang. Masing-masing menjadi saksi kepada umat dia. Umat aku yang ni beriman, yang ni kafir. Allahu Akbar. Kemudian bila tanya hak kafir, Allah tanya, kafir, Nabi mu berjalan tugas ke tak? Boleh dia menipu di akhirat? Tak. Maka kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit menjadi saksi bahawa nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, para rasul telah menjalankan tugas.
Jadi orang tanya, mu tahu mana mu mari kemudian? Macam mana awak boleh tahu? Kita kata Allah bagi tahu, Rasul kita bagi tahu bahawa semua Rasul 300 orang lebih para Rasul itu telah menjalankan tugas, telah menyampaikan kepada umat. Tiba-tiba umat dia nafi, umat dia kata tak. Lah, kita jadi saksi. Allahu Akbar. Ini dia panggil kita ni umat yang terbaik. Khairu ummatin, umat terbaik. Ummatan wasata, umat yang terpilih. Jadi alhamdulillah, nak jadi orang terpilih pun kena perangai, kena betul. Kalau tak betul nak jadi terpilih macam mana? Ini masalah kita sekarang. Maka Allah Ta'ala sebut Rasul-Rasul itu dikumpul bila li ayyaumin ujjilat. Jika ditanya ke hari yang manakah perkara-perkara yang besar itu ditangguhkan. Jadi li ayyaumin ukhiratir rasul, sampai bila ke Rasul-Rasul itu akan berkumpul, akan berijtima. Sampai bila? Itu soalan marilah. Maka Allah jawab, liyaumil fasl. Jawabnya mereka akan berkumpul pada hari pemutusan hukum. Ai liyaumin yafsiluhu fihi Allah Ta'ala baina ibadihi. Pada hari Allah Ta'ala nak putuskan hukuman perbicaraan di antara hamba-hamba dia, fayahkumu bainahum, Allah Ta'ala jatuhkan hukuman di antara mereka, wa yuhasibuhum, Allah Ta'ala akan hisab mereka, wa yujazi kullam bima yastahiqu, setiap orang akan menerima balasan mengikut kelayakan dia. Orang beriman terbagi kepada as-sabiqun, al-muttaqun, ataupun al-abrar, ashabul yamin. Orang beriman. Jadi orang beriman pun banyak tingkat. Tingkat hak tinggi, tingkat yang sederhana, tingkat al-asi, ahli maksiat, itu terbagi pada 3. Yang kita naknya, kita berdoa kepada Allah SWT, kita nak masuk yang pertama. Kita nak pertama, as-sabiqun as-sabiqun. Kalau tak layak, kita minta letak rombongan yang kedua, iaitu al-abrar, innal abrar lafi na'im, ahli syurga, al-abrar. Tapi rendah sikit darjat. Tapi yang kita tak mau, ashabus shimal, tak mau. Tak mau jadi golongan kiri, kita tak mau. Kita nak kanan ataupun as-sabiqun. Sabiqun mungkin sukarlah dengan kita ni malah ibadahnya. Macam-macam kerenah perangai yang kita ada. Tapi jangan lupa kita masih lagi dalam skup orang yang beriman, al-abrar, yang insya-Allah Allah Ta'ala layakkan kita untuk masuk dalam kumpulan orang yang baik-baik, yang layak untuk ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Doa. Sekarang ni kita ni musim kita berdoa ni, musim Ramadan, musim Nafahatur Rahman, limpahan rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas. Mustajaknya doa pada waktu sahur, pada waktu buka puasa. Kita ambillah peluang. Waktu sahur bukan mana makan sahur tu berdoa, tidak. Wabil ashar, waktu sahur ni maknanya waktu di akhir malam. Macam yang kita buat sekarang ni, alhamdulillah, kita tangguhkan witir di akhir malam. Sebab kita nak ambil waktu asar dia. Waktu asar yang afdal witir bila di akhir malam. Jadi kita seboleh mungkin lah. Sebab nak akhir malam benar, tak boleh lagi lah kita nak balik makan, sahur, kemudian nak bersiap-siap, tandas, kemudian nak pusing semula mari ke masjid. Jadi ada masa lah, 1 jam 45 minit itu okey lah tu. Ada setengah masjid, alhamdulillah, dia buat sahur di masjid selalu, selesai masalah. Masjid kita ni oleh kerana pondok ni dekat-dekat, balik pondok lah senang, bebas. Kita nak makan apa, makcik-makcik dia tu nak cacah bodu pun boleh, kan? Kemudian nak siap-siap untuk masjid mudah, alhamdulillah.
kecuali orang yang i'tikaf. Baik. Maknanya Allah Ta'ala sebut setiap orang akan dibalas mengikut balasan dia. Dalam surah ini juga, surah Al-Mursalat juga, ayat 38 nanti, Allah Ta'ala beritahu, Hadha yaumul fasl, jama'nakum wal awwalin. Hari pemisah, hari pemutus hukum itu, kami akan kumpulkan kamu wal awwalin, dan semua orang-orang yang terdahulu. Daripada zaman Tok Adam dulu sampai ke hari kiamat, kumpul belakang setempat. Dia panggil Ardul Mahsyar, bumi tempat berkumpul. Sudah berkumpul, barulah masing-masing jatuh hukum. Ada orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma rzuqna waj'alna minhum. Ya Allah, rezekikan kami, jadikan kami di kalangan mereka. Ataupun kumpulan abrar, yuhasabuna hisaban yasira, melalui kira-kira yang sangat simple. Pun kita berdoa juga, Ya Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami di akhirat dengan hisab yang mudah. Mana kita minta yang pertama tanpa hisab. Kalau tidak layak, biarlah dulu hisaban yasira. Yang ketiga kita tak mahu. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada di audit yang begitu dahsyat, kerana yang audit kita malaikat. Kalau setakat manusia audit, banyak ya benda-benda yang terlepas, rahsia-rahsia yang boleh disembunyikan. Itu pun kalau ada rahsia, ataupun macam-macam lah musuh-musuh ni. Kalau musuh audit, banyak lagi penganggap, banyak lagi penyakit keluar. Yang tak salah pun jadi salah. Tapi malaikat audit aman, telus. Mereka akan dakwa apa yang kita buat. Allahu Akbar. Tengok ni. Summa qala ta'ala mu'azziman. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan, untuk menyatakan betapa beratnya huru-hara pada hari itu, Allah guna persoalan. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Dan apa jalannya engkau dapat tahu kedahsyatan hari pemutus hukum itu? Macam mana boleh tahu? Allahu Akbar. Jadi ayat Quran ini bila ditanya, Allah Ta'ala akan beri jawapan. Hari ini hari huru-hara, hari ini hari hisab, hari itu hari azab. Kalau kamu tak percaya atas dunia ni, tak ada persiapan, maka kamulah manusia yang celaka di akhirat esok. Akan dihitung segala perkara yang kita kena buat. Ayat ini Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Infitar. Al-Infitar ayat 17-18, Tuhan kata, wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Dua kali Tuhan. Apa yang kamu tahu tentang hari agama, hari pembalasan? Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, pada hari manusia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Bila kita baca ayat-ayat begini, manusia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan berganjak setapak kaki anak Adam ini sehingga ditanya beberapa perkara. Dia tanya umur kita, aku beri pada umurmu 60, 70, 80 tahun. Mau buat apa? Apa yang kamu isi umur kamu? Lara? Tak ada ibadat? Allah Ta'ala tanya lagi, ilmu aku beri mau buat apa? Harta aku beri mau buat apa? Tak berganjak. La tazulu qadam abdi. Tidak akan berganjak sehingga ditanya soalan-soalan. Lepas soalan ni, alhamdulillah. Harta mu ambil mana? Saya menoreh, saya kerja di ladang, saya kerja di pejabat. Kita jawablah tempat kita dapat harta. Jadi kalau tempat kita kerja tu tempat yang baik-baik, alhamdulillah selamat.
Ada beberapa pelajar tamat universiti, dia marilah buat praktikal sini sambil-sambil menunggu kerja. Tiba-tiba mari bagi tahu dia tu, ustaz saya nak pergi dah. Kata boleh kerja apa weh? Boleh kerja tempat riba. Dia tak panggil riba. Saya tak sebutlah nama institusi dia, tapi kerja dia terlibat dengan riba, tidak Islami. Panjang kita cerita. Katamu senang di dunia, kamu akan huru-hara di akhirat. Ada pelajar tak berani pergi, ada pelajar tak apalah saya nak ambil pengalaman. Kita kata ambillah pengalaman, tapi kalau sudah tenggelam dalam tu, bukan saja pengalaman, dia akan duduk situlah sampai ke pencen, sebab dah selesa dengan riba. Walaupun haram, kalau sudah biasa jadi manis. Nah, ini kita takut. Orang suka makan riba, orang suka ambil rasuah, orang suka makan benda-benda haram, payah nak tinggal. Sebab itulah jangan cuba-cuba benda haram. Kalau dah terkena, dia tak suka lagi yang halal. Allahu Akbar. Takut kita ni tengok. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa dia contoh orang yang suka makan haram ni? Saya sebut direct bulan Ramadan ni, orang suka merokok. Kaki rokok ni, kalau dia boleh taubat, tinggal rokok ni, orang ni gentleman, orang ni orang laki-laki sebenar. Payah nak tinggal. Pergi haji, dia sembunyi dalam beg, duk Mina, Arafah hisap rokok lagi. Dia tak kenal, dia tetamu Allah. Giwak perangai tak senonoh depan Tuhan, tak malu dengan Tuhan. Kita tegur, kita pula kena marah. Payah. Allahu Akbar. Ana ingat satu kisah yang dicerita oleh guru saya Syekh Atiyah rahimahullah. Dia kata ada seorang toke kebun. Kebun dia luas, tapi minat makan haram. Bila nak makan buah ni, dia suruh koli dia ni mungkin ambil buah dalam kebun orang sebelah ni. Kebun dalam kebun dia banyak buah, nak ambil hak sebelah juga. Kuli ni pekerja dia warak, orang ada iman, tak ambil. Dia pergi ujung pagar, dia ambil dalam pagar dia juga, tak ambil hak sebelah. Bila bawa dibasuh siap bagi ke toke sudah makan jeling tengok. Mau ambil mana dia tanya? Ambil ujung tu. Ujung tu pagar siapa? Dalam tanah kita ke dalam tanah kita? Pada tak sedap. Tak sedap. Ni masalah kita sekarang, masalah. Sama juga ni, orang-orang kaki betina dia panggil. Bini dia ada rumah. Bini dia bercomel, dia kena lutun dah bininya. Tapi ni nak jahat lagi dengan perempuan lain. Kalau kecek orang betina lain kat titik ideal kata orang mani. Kecek dengan bini ngok cengai daripada Malik Zabaniuh kata orang baik. Nafsu. Pasal itulah dia kata dosa akan melahirkan dosa. Az-zunub, maksiat akan melahirkan maksiat. Buat satu dia nak salah lain, buat satu dia akan berkait. Allahul musta'an. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tadabbur ayat-ayat puasa banyak kali dah tadabbur. Di akhir ayat puasa ayat 188 Al-Baqarah, Allah kata la taqulu amwalakum bainakum bil batil, mu jangan makan benda batil. Puasa ni tak makan benda halal. Kita tak makan sehari ni, tak makan nasi, tak minum air, tak duduk dengan isteri ni, semua tu halal belaka. Tapi kita tidak buat sebab Allah Ta'ala tak benar pada siang hari. Tapi hidup makan benda batil itu buat apa? Puasa, pagi-pagi duduk main tunggu di pusat riba. Buat apa? Duduk main skim cepat kaya, cepat miskin lagi. Apa benda? Allahu Akbar. Ingat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia akan berdiri di hadapan Allah, tidak akan berganjak kaki kita di hadapan Allah sehingga ditanya soalan-soalan. Harta mu ambil mana? Kamu nafkah ke mana? Ilmu yang kamu dapat, kamu buat apa? Nak belajar agama tinggi-tinggi, beramal ke tidak? Kau sekadar nak tunggang agama untuk kesenangan dunia, macam-macam kita buat.
Umur yang aku beri berpuluh tahun umur hidupmu, mau buat apa? Habis masa untuk apa? Untuk nak lara, untuk kalau kita habis masa untuk kerja, cari rezeki halal, tak apa. Habis masa untuk kita belajar, tidak jadi masalah. Ni ada orang cakap, oh dia kata penatnya dah duduk sini. Bulan Ramadan ni kau penat. Nah. Lepas maya zuhur tadarus sampai pukul 2 lebih baru sudah. Lepas maya asar pukul 5 lebih nak pergi ke bazar pun tak ada. Siapa dia kata Ramadan itu bazar? Ramadan itu Quran. Bazar tu untuk selingan. Kalau kita tak ada nak masuk pergi ke bazar beli sebab orang jual. Bukan itu asas. Ni tak lagi ke bazar tu marah. Marah ke masjid buat tadarus. Kita kata subhanallah. Ayat ni ambil. Tanda tuan-tuan ayat surah Al-Infitar ayat 17-18 ni, wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin. Allah Taala sebut tanda baik-baiklah supaya kita para jemaah sekalian duduk dalam suasana yang aman, damainya kita di atas dunia ni bukan sebab kita ni jauh daripada perkara-perkara yang tidak baik. Banyak peluang-peluang Allah Ta'ala beri kepada kita, janganlah kita lalai, janganlah kita lara. Sebab kita semua ni akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Maka kita kena berhati-hati. Bila kita tak berhati-hati, kita tak buat apa lah. Tengok ayat Quran, wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin. Ayat 19 Allah Taala jawab, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari itu hari mana? Hari akhirat esok. Pada hari itu manusia ni semuanya akan berdiri di hadapan Allah. Pada hari itu hari seorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain, dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah. Kita akan balik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dalam surah Al-Infitar ayat yang saya baca tadi, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tanda ayat ni supaya kita boleh ayat lepas pada dia tu, lepas pada dia sikit, wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim. Pada hari besar. Mana hari besar? Yauma yaqumun nasi rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri di hadapan Allah akan ditanya, dipersoalkan. Tulis ayat ini surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Tandalah. Baca tadabbur ayat-ayat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati kita. Allah Ta'ala lapangkan dada kita, cerahkan hati kita untuk beramal sebaik-baiknya. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahim. Mari kita bagi penutup kepada episod ini dengan wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya. Tanda. Ini wailu yang ma'izil muhtafid, ya wailul muqtin. Yang keberapa ini? Yang pertama. Dalam surah ini, berapa kali dia ulang ayat wailun yauma idzil lil mukazzibin. Tulis. Ni nombor 1. Tengok dalam ayat kita ni. Kemudian mari pula ayat. Mari episod lain pula. Ayat 19 wailun yauma idzil mukazzibin pula. Mari ayat lain pula. Ayat 24 wailun yauma idzil mukazzibin. Ayat 28 sekali lagi. Jadi tanda tuan-tuan untuk kita tadabbur bermula saat ini, kita tanda ini yang pertama wailun yauma idzil mukazzibin. Allah kata kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya. Yang ada Quran itu berapa kali Allah ulang wailun yauma idzil mukazzibin, ay azabun wa halakun, azab, kebinasaan, kecelakaan pada hari kiamat bagi orang yang mendustakan kebenaran. Ini bahaya. Jadi setiap Allah Taala bawa cerita 2-3 ayat wailun,
diulang-ulangnya supaya kita semua berhati-hati dan beringat bahawa siapa yang mendustakan ayat Allah, celakalah orang itu. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Kita minta Allah Ta'ala bantu kita, Allah Ta'ala bimbing kita, Allah pandu kita supaya kita tidak masuk dalam kumpulan wailun, kumpulan yang celaka, kumpulan yang diazab oleh Allah di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita berpindah kepada al-fawaid. Oleh kerana ayat kita ni tidak banyak, jadi fawaid dia pun taklah banyak sangat. Tapi kita kena cari 5 juga, biar cukup. Yang pertama, al-faidatul ula. Faedah yang pertama, faizan nujum tumisat, apabila bintang-bintang hilang cahaya. Dia kata faiza, fa litafri'. Litafri' maknanya satu cabang perbincangan selepas daripada ayat 7, innama tu'aduna lawaqi'. Apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala pasti akan terjadi. Mari ayat ini, faizan nujum, iaitulah pada hari bintang-bintang hilang dia punya cahaya. Maknanya mu jangan nak gopoh lah, jangan orang kata jangan blorak, jangan gaduh. Dia mari perli Nabi bila nak kiamat, bila. Maka Allah kata hari dijanjikan itu pada hari bintang-bintang hilang dia punya cahaya. Maknanya benda tak akan berlaku tidak hari ini, tapi pada hari yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ingatlah, kan, para jemaah sekalian, li'annahu lamma afada wuqu'al ba'si, bila Nabi sebut adanya kiamat, adanya kebangkitan semula, jadi timbullah puak-puak yang engkar ni, mari perli. Maka Allah kata hari kiamat, hari bintang, langit terbelah, bukit bukau hancur lebur. Kemudian diakhiri dengan wailun yaumil kadzibin. Kalau mu tak mau percaya juga dalil-dalil ini, tunggulah hari kebinasaan, hari huru-hara besar, hari kamu akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Kemudian tengok faizan nujum. Yang kedua waiza. Yang ketiga waizal jibal. Yang keempat waizar rusul. Kenapa diulang kalimah iza? Apabila. Iza itu mana apabila. Jadi ulama balaghah ni, ahli-ahli bahasa, dia kata fi jawab iza. Jadi jawab kepada iza fa izan nujumu tumisat, apabila bintang-bintang dihilangkan dia punya cahaya, waqa'at ma tu'adun, hari itu akan berlakulah apa yang dijanjikan. Dia mu sabarlah, nak cepat sangat tu kenapa? Jadi dia kata kurirat, diulang kalimah iza. Dia boleh, dia tak payah ulang. Fi awailil jumal ma'tufah. Dia kata diulang-ulang ni untuk menyatakan betapa pentingnya, besarnya peristiwa yang berlaku itu. Bintang, kemudian langit, dan selepas. Sedangkan dalam ayat ni kalau guna ataf dengan waw pun boleh. Contohnya dalam surah Al-Qiyamah yang lepas, ayat 7 hingga 10, Allah kata, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Dia guna waw. فَإِذَا وَخُسِفَ وَجُمِعَ. Tapi sini tak. فَإِذَا النُّجُومُ وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا الْجِبَالُ وَإِذَا الرُّسُلُ. Dia kata li'ifadatil ihtimam. Kita kena tengok satu-satu. Satu-satu peristiwa tu berlainan. Yang tu bintang, yang ni langit, yang ni bukit turun ke bumi. Dia lain. Adapun yang faizal bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'as syam, mana benda sama. Matahari dengan bulan, ya, dua tu sama-sama di langit. Allahu akbar. Jadi supaya bila guna kalimah iza diulang balik, liyakuna madmunuha mustaqilla. Isu dia berbeza. Bukit lain,
Langit lain, bintang lain. Dia. Hak ni dalam ayat Al-Qiyamah tadi semuanya cakrawala di akhirat. Langit, matahari dengan bulan. Dia dekat dua tu. Tengok ni. Kalau kita korek lagi ayat-ayat Quran ni, beza guna kalimah iza. Kenapa Allah Ta'ala tak guna dengan waw, al-ataf, sangat perbezaannya sangat ketara. Itulah para pelajar ilmu tentang Al-Quran. Allahu Akbar. Mari kita mengaji lagi. Setakat kita mampu, kita belajar. Yang tak mampu di luar kemampuan, Allah Ta'ala maafkan kita kalau kita dah belajar. Tapi kalau kita tak belajar, dah lah tak tahu, tak belajar pula, macam mana? Macam mana kita nak selamat? Ya Rabb. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl. Pada untuk hari mana ditangguhkan? Li yaumil fasli, pada hari berlakunya pemisah di antara segala hukum. Dia kata intaza'an nas bin hazihil ayah. Para ulama telah mengambil daripada istimbak daripada ayat ini, para qadi, hakim, ta'jilul qudha lil khusum, jangan gopoh nak jatuhkan hukum, jangan gopoh. Dengar, pom, rembah tukur dia, awak bersalah. Dengar dulu hujah belah ni. Jangan hujah sebelah pihak. Liyaqa faslul qada' inda tamamit ta'jil, supaya hukum itu dijatuh setelah selesai perbicaraan. Ini penting dalam ilmu al-qada'. Ilmu al-qada'. Salah satu daripada subjek yang saya mengajar di kolej di Kiyah ni, dia panggil fiqhul muqaran dalam ba' al-qada'. Jadi, adakah boleh al-qadi yahkumu bi ilmihi? Hakim jatuh hukum dengan ilmu dia? Tak boleh. Dia kena berdasarkan pada hujah orang. Kalau tidak, Nabi dengan ada wahyu senang ya. Tunggu wahyu mari, tanya Jibril, siapa salah dua orang ni? Jatuh hukum lah. Nabi kata, aku akan jatuh hukum berdasarkan kepada hujah masing-masing. Ada di kalangan orang ni kuat hujah, orang ni akan menang. Jadi para hakim teliti, jangan gopoh nak jatuh hukum, kena dengar dua-dua pihak. Itulah keadilan Islam. Tengok dalam ayat ni Tuhan kata li ayyu yamin ijla li yaumil fasli. Bila ke hari perhimpunan ijtima' para rasul, kita tunggu hari perbicaraan. Semua saksi mari baru bicara. Allahu Akbar. Itu dia panggil ilmu Al-Quran. Daripada cerita-cerita boleh jadi hukum. Banyak hikmah yang kita dapat. Alhamdulillah. Kemudian kita berpindah kepada yang keempat. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Celaka bagi orang yang mendustakan. Ayat ini dikata fi maqamit targhib awit tarhib. Ketika kita nak menggalakkan orang buat, ataupun ketika kita nak melarang orang daripada buat, kurirat, mesti kita ulang peringatan tu, kena ulang baru orang ingat. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang disayangi sekalian, kita sekarang ni berada di waktu duha. Sebut, siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia tunggu sampai waktu syuruk, jangan solat. Lepas 15 minit, kita solat. Boleh pahala sekian-sekian. Boleh pahala haji dan umrah contohnya. Bila mari malam Jumaat, ingat selawat. Ingat baca kahfi. Setiap minggu kita ulang. Sebab apa? Supaya targhib, nak menggalakkan orang apa? Orang beramal. Sama juga dengan tarhib. Tengok dengan tarhib, mana amaran. Jangan buat benda ni dosa. Siapa dia buat dosa, dia akan diseksa, akan dihisap. Jadi ulang supaya manusia itu teringat. Walikulli maqamin maqal. Setiap tempat tu ada tempat dia. At-tikrar kayakuni minar rakakah. Kalau ulang benda sama, ada kalanya dia panggil tak fasih bahasa. Dia main ulang benda tu lah. Apa ni ustaz ni 3 kali benda tu lah dah. Tapi ada waktu ulang tu menguatkan yang pertama. Ulang yang kedua menguatkan. Lain. Mana ulangan tu menguatkan. Ada kata ulangan itu menjemukan. Tak boleh. Kalau kata benda tu lah dah. Tuan-tuan kita kena gini. Lepas ni tuan-tuan tak.
Ada setengah orang ni dia spontan, dia tak ingat. Macam-macam lah kita penceramah ni, kita kena tengok balik video kita baru kita tahu. Ada setengah orang tu okey. Kalau kita duduk di majlis dia kuliah, 1 jam dia kuliah tu okey, kadang-kadang sampai 200 kali. Okey. Ada. 200 kali. Ada pula macam-macam lah. Setiap orang tu ada je kelemahan dia. Jadi kalau kita tengok, kita boleh perhati. Maknanya ada kalanya kalau ulang benda sama, itu dia panggil tak fasih. Tapi ada waktunya ulang itu terpaksa untuk menguatkan. Itu dia panggil. Jadi dalam ayat Quran berapa kali? 9 kali. 9 kali ke 10 kali? Mana bila ni? Wailul makalan sini. Berapa kali ulang? Jemaah ni kita sebut dia hitung, dia kata ustaz lah kira. Ustaz kira habis hayat baru kita kira. Berapa kali ulang? Berapa kali ulang? Ini semua bukan ulang satu benda yang menjemukan, tapi setiap kali ulang tu ada peringatan. Allahu Akbar. Yang kelima ayat yang sama lagi. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Cuba perhati. Datangnya kalimah ini, ayat ini fi hadhihi surah ba'da kulli jumlatin. Satu jumlah, satu cerita diakhiri dengan wailun yauma idzil mukazzibin. Berapa kali? 10 kali. 10 kali ulang. Tapi setiap episod cerita tu berhenti. Wailun. Lianna kulla jumlatin minha, setiap jumlah ada cerita tersendiri. Cerita tentang akhirat. Contohnya jumlah yang pertama kita hari ni, kita ambil wailun yang pertama ini, cerita akan ada perbicaraan di akhirat esok. Nanti esok kita tengok pula wailun yang kedua apa pula. Wa taqrirati min ahwalid dunya, dan juga tentang kehidupan dunia ni akan berlaku. Fanasabah, maka munasabah. Munasabah, Allah Ta'ala ulang balik amaran ini. Setiap jumlah akan diberi ulangan amaran ini lil mukazzib bil waili. Siapa dia dusta, cerita aku bagi tahu ni, mu tak percaya juga, tunggu di akhirat. Ni cerita yang pertama kita hari ni, cerita suasana hari kiamat. Mu tak percaya juga, neraka. Tengok esok pula. Alam nuhlikil awali summa nutbi'uhumul akhirin. Kami dah binasa umat dulu. Mu tak percaya juga, neraka. Jadi setiap episod ada cerita itu sendiri, diakhiri dengan wailun yauma idzil mukazzibin. Jadi kata di para ulama, ada juga yang mengatakan isu yang kedua, dia kata annahu qad kurrirat hazil jumlah, diulang juga jumlah-jumlah ini bi'adadi ajza'i tarafil qasam, mengikut berapa jenis sumpah yang Allah Ta'ala sebut ataupun jawab kepada qasam. Jadi setiap jumlah tu diakhiri dengan wailul yauma idzil mukazzibin, supaya nak memperkukuhkan lagi. Tak percaya juga, ambil. Macam kita cerita ke orang lah, ingat baik, sini ada gini. Tak percaya juga, tunggu. Gitu. Mu jangan main sini, bahaya ni. Kalau kita ke laut, kita kata ini kawasan jerlus. Siapa dia mandi sini boleh lemah. Tak percaya juga. Gitulah lebih kurang ayatnya. Main-main. Huwa ma'akulli ayatin, kata di ulama, seolah-olah setiap episod itu satu cerita lain, bukan berulang. Habis cerita ni wailun fa kullu ayatin min hadzal wa'id, semua ayat ini, ayat yang mencela amaran ini kepada benda yang berlaku itu. InsyaAllah kita tunggu sehingga kepada ayat yang kedua ataupun wailun yang kedua besok, apakah cerita yang ada pula. Alhamdulillah, ini 5 faedah. Allah Ta'ala tak akan ulang sia-sia. Macam ayat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, kita dah sebut dulu berapa kali ulang ayat ini. Kenapa? Sini wailun yauma idzil mukazzibin 10 kali. Kenapa? Alhamdulillah, terjawab sudah bahawa setiap ayat itu, setiap chapter itu ada cerita dia, dan diakhiri dengan amaran jangan berani-berani, jangan coba mendustakan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah
tamatlah kita 5 perkara. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ayat yang akan datang bermula ayat 16 sehingga ayat 24 insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.